Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya ucapkan kepada semua pelajar-pelajar, murid-murid tidak kira di mana berada. Sini Cik Guru bertemu kita lagi dalam sesi pembelajaran Bahasa Melayu tahun 5 hari ini. Okey, hari ini kita masih berada di tema ke-7, kelestarian alam. Namun kita telah bergerak ke unit 20, selamatkan alam kita. Tajuk kita hari ini adalah Pasar Lestari. Murid-murid boleh merujuk buku teks muka surat 151-151 untuk maklumat lanjut. Untuk standard kandungan dan standard pembelajaran, standard kandungan kita pada 1.1 mendengar dan memberikan respons semasa berkomunikasi dalam situasi formal dan tidak formal. Manakala standard pembelajaran kita pada 1.1.2 mendengar, memahami dan memberikan respons terhadap maklumat yang diujarkan dalam situasi formal. Kriteria kejayaan. Di akhir sesi pembelajaran, murid-murid akan dapat yang pertama melengkapkan maklumat berdasarkan bahan yang diberikan. Yang kedua, melengkapkan dialog berdasarkan maklumat yang didengar atau dibaca. Baiklah. Dan sebelum kita meneruskan sesi pembelajaran kita, di sini cukup sertakan satu video klip tentang sebuah pasar ikan di Sweden, pasar makanan laut sebenarnya, yang dipetik dari YouTube Di Stefano, Amazing World Sea Videos. Murid-murid boleh lihat kebersihan dan keunikan pasar berkenaan yang seolah-olah kita berada di dalam sebuah kompleks membeli belah. Diharapkan satu hari nanti pasar kita pun macam tu. Baiklah, selamat menonton. Ya, itu video yang kita tonton tadi. Baiklah, aktiviti kita yang pertama, memahami maklumat. Murid-murid boleh merujuk buku teks muka surat 151. Okay, di bahagian atas muka surat tersebut, murid boleh melihat gambar raja tentang cara-cara untuk menjaga kebersihan pasar basah. Situasinya begini. Semasa aktiviti Kelab Lestari Alam, Cikgu Zakwan menerangkan cara-cara untuk menjaga kebersihan pasar basah. Jadi gambar rajah tersebut adalah berkenaan tentang cara-cara untuk menjaga kebersihan pasar basah. Kalau merujuk pada gambar rajah, ada beberapa perkara yang kita boleh perolehi. Yang pertama, ada yang dilarang, tidak menjalankan aktiviti penyembelihan, dan tidak membuang sisa makanan dan sampah merata-rata. Manakala ada perkara yang digalakkan, iaitu gunakan beg mesra alam, asingkan sisa-sisa buangan, serta laksanakan aktiviti pengkomposan bagi sisa makanan. Jadi sebelum kita pergi lanjut ke aktiviti kita yang lain, kita perlu untuk mengupas maklumat yang kita boleh perolehi daripada gambar rajah ini. Aktiviti ini kita bagikan kepada dua bahagian. Bahagian pertama adalah gambar rajah di sebelah kiri yang melibatkan dua benda yang dilarang, dua perkara yang dilarang dan dua perkara yang digalakkan. Pada aktiviti kedua nanti kita akan cuba kupas pula tentang aktiviti pengkomposan. Bila murid-murid, bahagian pertama kita cuba fahami maklumat. Murid-murid kena senaraikan cara-cara untuk menjaga kebersihan pasar basah berdasarkan gambar rajah ini. Frasa dan gambar ada, jadi murid-murid cuba bina ayat.
untuk menjelaskan tentang kaitan antara frasa dan gambar. Di sini cikgu sediakan contoh jawapan. Murid-murid boleh merujuk contoh jawapan cikgu ataupun murid-murid boleh membina jawapan sendiri berdasarkan kreativiti masing-masing. Cara-cara untuk menjaga kebersihan pasar basah. Mengikut gambar yang pertama tadi, peniaga tidak dibolehkan menjalankan aktiviti penyembelihan di kawasan pasar. Gambar yang di bawahnya, peniaga dan pengunjung tidak boleh membuang sisa makanan dan sampah merata-rata di kawasan pasar. Kemudian gambar yang ketiga, gambar perempuan yang bertudung memegang beg berwarna hijau. Pengunjung digalakkan untuk menggunakan beg mesra alam. Dan gambar yang terakhir, sisa-sisa buangan perlu diasingkan mengikut jenisnya. Itu jawapan yang cikgu ada. Dan murid-murid boleh membina ayat selain daripada yang cikgu berikan. Jika dipikirkan ayat murid-murid memikirkan ayat itu benar dan menepati maklumat yang boleh diperolehi daripada gambar raja tersebut. Maklumat-maklumat ini merupakan maklumat-maklumat tersurat tentang aktiviti penjagaan pasar. Namun, kita juga boleh mendapatkan maklumat tersirat berdasarkan apa yang ada pada gambar dan juga frasa yang diberikan. Maklumat-maklumat tersirat ni kebanyakannya berkisar tentang mengapa larangan dan galakan ini dibuat. Dan murid-murid boleh cuba untuk mendapatkan maklumat tersirat tersebut dan letakkan bersama-sama dengan ayat murid-murid yang kita bina tadi. Dan cikgu ada sediakan. Ini contoh jawapan cikgu. Okey. Maklumat yang pertama tadi, peniaga tidak dibolehkan menjalankan aktiviti penyembelihan di kawasan pasar. Dan apa yang tersirat di situ, ini adalah untuk mengelakkan pencemaran sungai ataupun murid-murid boleh letakkan pencemaran di longkang ataupun di tasik yang berhampiran. Yang kedua, peniaga dan pengunjung tidak boleh membuang sisa makanan dan sampah merata-rata di kawasan pasar. Mengapa? Kerana ini bertujuan untuk mengelakkan kawasan pasar menjadi kotor, ataupun menjadi sarang binatang-binatang ataupun hewan-hewan perosak seperti tikus dan lipas. Maklumat yang ketiga, pengunjung digalakkan menggunakan beg mesra alam. Tujuannya adalah untuk mengurangkan sampah ataupun membantu memelihara alam sekitar. Sebab kebanyakan beg mesra alam ni adalah beg yang mudah untuk terurai, terbiodegrasi. Kemudian sisa-sisa buangan perlu diasingkan mengikut jenisnya. Kenapa perlu diasingkan? Sebab ini adalah untuk memudahkan aktiviti pengkomposan dan kita semula dijalankan. Baiklah, itu untuk bahagian yang pertama. Sekarang kita masuk ke bahagian yang kedua. Murid-murid rujuk pada gambar rajah yang sama. Bahagian yang di sebelah kanan gambar rajah tersebut ada dinyatakan laksanakan aktiviti pengkomposan bagi sisa makanan. Dan di situ ada diletakkan frasa dikumpulkan, apa yang dikumpulkan, kemudian diangkut ke kilang pemprosesan dan seterusnya dijadikan baja organik. Ini semua adalah berkaitan dengan aktiviti pengkomposan bagi sisa makanan. Jadi kita cuba uraikan ataupun jadikan frasa dan gambar raja ini, maklumat yang kita ada, sebagai satu cerita lengkap tentang proses pengkomposan bermula daripada sisa makanan di pasar basah. Cikgu ada berikan panduan, sedikit panduan untuk murid-murid menulis cerita ini, cerita ringkas, ulasan ringkas. Ini contoh ulasan, rangka ulasan yang cikgu bina. Murid-murid hanya perlu mengisi tempat kosong dengan frasa ataupun maklumat yang bersesuaian untuk melengkapkan cerita ataupun ulasan ini. Ini contoh jawapan yang cikgu ada. Aktiviti pengkomposan sisa makanan bermula dengan pengumpulan sisa makanan secara berasingan dari sisa buangan lain. Sebab itu diperlukan
pengasingan sisa-sisa buangan di pasar basah. Kemudian setelah dikumpulkan, sisa ini akan diangkut ke kilang pemprosesan. Ini ada dalam frasa yang berhampiran. Setelah diproses di kilang, hasil sisa buangan tadi akan dijadikan baja organik dalam sektor pertanian. Jadi dengan ini lengkap maklumat yang kita perolehi untuk kita jadikan panduan kita menjalankan aktiviti yang seterusnya. Aktiviti yang kedua adalah untuk melengkapkan dialog. Murid-murid perlu untuk melengkapkan dialog yang berlaku semasa aktiviti kelab lestari alam. Dialog ini antara pelajar-pelajar, ada 3 orang pelajar yang terlibat. Murid-murid boleh rujuk bahagian bawah muka surat 191. Seorang pelajar perempuan, 2 orang pelajar lelaki. Pelajar perempuan itu bernama Sofia, kolom ini mengikut berdasarkan dialog yang ada, dan salah seorang pelajar lelaki itu adalah Afifi, dan seorang lagi pelajar lelaki cikgu letakkan nama Tinesh sebab nama Tinesh ini cukup popular di dalam pembelajaran buku teks bahasa Melayu tahun 5. Jadi aktiviti kita adalah untuk memberikan respon dalam dialog dengan cara melengkapkan ataupun menjawab persoalan di dalam dialog menggunakan maklumat yang kita perolehi melalui bahan yang diberikan. Maklumat ini sebenarnya kita dah kupas tadi, kita dah susun dalam aktiviti yang pertama. Jadi dengan tidak memasa, mari kita lihat dialog ini. Dialog ini cikgu bahagikan kepada 3 bahagian untuk memudahkan kita memahami apa sebenarnya yang dibincangkan di kalangan ahli-ahli kelab lestari alam ini. Bahagian pertama dialog adalah antara Afifi dan Sofia. Afifi bertanya, Sofia, mengapakah peniaga tidak dibenarkan melakukan aktiviti penyembelihan di pasar basah? Sofia pun menjawab, para peniaga tidak dibenarkan melakukan aktiviti penyembelihan di pasar basah bagi mengelakkan pencemaran sungai. Maklumat ni, dialog Sofia sama dengan maklumat yang kita perolehi tadi. Seterusnya, bahagian kedua dialog, Fifi bertanya lagi, apakah cara lain untuk menjaga kebersihan di pasar basah? Sofia tak menjawab. Kita kena jawab untuk Sofia. Dan jawapan yang kita bina untuk Sofia haruslah berkaitan dengan soalan yang diutarakan oleh Afifi berkenaan tentang cara lain untuk membersihkan pasar. Dan tadi dalam aktiviti 1 bahagian pertama tu, kita dah senaraikan ada 4 cara untuk membersihkan pasar. Cara yang pertama tu telah dinyatakan dalam dialog bahagian 1 tadi, iaitu dengan tidak menjalankan aktiviti penyembelihan. Jadi sepatutnya ada 3 cara lagi. Dan 3 cara ni kita kena masukkan ke dalam dialog jawapan Sofia. Cikgu harap murid-murid ingat. Ni contoh jawapan yang cikgu bina. Antara cara lain yang boleh digunakan untuk membersihkan pasar adalah seperti tidak membuang sampah merata-rata, penggunaan beg mesra alam serta pengasingan sisa-sisa buangan mengikut jenisnya. Ini jawapan cikgu. Murid-murid boleh membina jawapan sendiri berdasarkan maklumat dan kreativiti masing-masing. Dan jawapan yang cikgu beri ini hanya memberikan maklumat yang tersurat. Murid-murid boleh membina jawapan dengan memasukkan sekali isi-isi tersirat yang kita bincangkan tadi. Baiklah, kita pergi ke bahagian ketiga dialog. Tinesh bertanya, Afifi, bolehkah kamu terangkan proses pengkomposan sisa makanan kepada kami semula? Dan Afifi tak menjawab. Macam biasa, kita kena sediakan jawapan untuk Afifi. Jadi jawapan yang kita sediakan haruslah berkenaan tentang proses pengkomposan sisa makanan. Bahagian ini adalah jawapan ini adalah bahagian kedua dalam aktiviti 1 tadi, tentang bagaimana proses aktiviti pengkomposan itu dijalankan. Ini contoh jawapan yang cikgu ada. Oleh kerana Tinesh tadi bertanya bolehkah, jadi jawapan kita haruslah sama ada boleh atau tidak boleh. Tak boleh, kena sebut dulu. Tapi selalunya boleh lah. Jadi Afifi menjawab, boleh. Proses pengkomposan sisa makanan bermula dengan pengumpulan sisa-sisa makanan di pasar basah
melalui tong sampah yang telah diasingkan. Sisa-sisa ini kemudiannya akan dibawa ke kilang untuk pemprosesan. Setelah diproses, ianya akan dijadikan baja organik dalam sektor pertanian. Ini contoh jawapan cikgu. Boleh tak murid-murid membina jawapan yang lain daripada cikgu dan usaha? Maka dengan itu lekaplah dialog, aktiviti dialog yang kita lihat di bahagian bawah muka surat 151. Cikgu dah susun semula dialog tu seperti ini, dan murid-murid boleh berlatih melakonkan dialog ini bersama rakan-rakan ataupun bersama ibu bapa atau adik-beradik di rumah. Berlatih berdialog boleh membantu murid-murid menajamkan kemahiran berkomunikasi dan juga membina keyakinan diri untuk kita berbual, untuk kita berbicara dengan rakan-rakan. Dengan ini, dengan terhasilnya dialog ini, maka tamatlah sesi pembelajaran kita pada kali ini. Cikgu ucapkan terima kasih kepada murid-murid yang sudi meluangkan masa untuk belajar, dan cikgu doakan semoga murid-murid berjaya dan teruslah tabah menghadapi dugaan, dan yakinlah sesuatu yang buruk itu yang Allah berikan pada kita akan ada hikmahnya. Dan sebelum cikgu mengundur diri, cikgu kongsikan untaian kata-kata hikmah untuk kita renungi bersama. Keindahan alam dan segala mergas tua yang kita saksikan hari ini bukanlah hak milik kekal kita, melainkan hanya pinjaman dari anak cucu kita. Jaga dan hargailah sebaiknya, kerana suatu ketika kelak kita perlu mengembalikannya kepada mereka tatkala kita kembali ke alam yang lain pula. Saya ucapkan takziah untuk mangsa kejadian kepala air di Kedah tahun 2021. Semoga mereka terus tabah menghadapi hidup. Sehingga kita bertemu lagi. Assalamualaikum.